Assalamualaikum kepada tetamu kita Tuan Muhammad Nur Salam bin Ismail, pegawai perhutanan. Assalamualaikum Tuan. Dan Puan Nur Akilah Hazikah binti Abu Bakar, pegawai tugas kas tingkat 2. Assalamualaikum dan selamat datang ke Studio Rampai Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Gembira. Jadi Alhamdulillah inilah narasumber kita yang sudah pun sebenarnya bersedia dari tadi ni untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton di rumah yang menyaksikan pagi ini. Saya tertarik ya dengan tajuk yang diketengahkan hari ini, Do It Right. Dua makna tu di sana. Do it right, buat dengan betul. Do it right maksudnya duit yang mata wang mata wang yang betul. Ataupun ada lagi di sebalik tajuk ini yang masih lagi menjadi rahsia kepada kita berdua dan juga penonton-penonton di rumah. Jadi kita ni akan tanyakan dengan lebih lanjut lagi lah kepada narasumber kita ini ya. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Salam terlebih dahulu ya. Jadi berkenaan dengan tajuk ini Tuan, mungkin boleh menerangkan secara ringkas apakah projek Do It Right dan apakah objektif yang ingin dicapai menerusi projek ini. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Projek Do It Right ini merupakan salah satu projek khidmat masyarakat ataupun community outreach project daripada inisiatif salah satu kumpulan di dalam program eksekutif muda kohort ke-10, iaitu program kepimpinan di bawah Civil Service Leadership Pipeline ataupun CSLP yang telah diungkayahkan oleh Institut Perkhidmatan Awam. So projek ini ia bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesedaran di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi di Brunei Darussalam mengenai kepentingan ilmu kewangan dalam kehidupan seharian dan juga masa hadapan. So di antara isu-isu kewangan yang sering kami dengar ataupun sering kami hadapi oleh golongan pelajar masa kini, terutamanya pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi, adalah dari aspek pengurusan perbelanjaan, and then simpanan ataupun tabungan, serta keupayaan membuat keputusan kewangan yang bijak dan berhematlah. So mengikut pengamatan dan pengalaman kami sendiri, kurangnya pendedahan awal kepada ilmu pengurusan kewangan ini boleh menyebabkan pelajar-pelajar yang kami cuba reach out ini terdedah kepada tabiat perbelanjaan yang tidak terkawal ataupun kesukuran kewangan pada masa hadapan. So melalui projek ini juga, melalui projek khidmat masyarakat ini, kami berhasrat untuk membantu para pelajar untuk membina semula ataupun membina asas kewangan sebelum masuk lebih-lebih lagi kepada alam pekerjaan nanti. Pendekatan yang akan digunakan nanti adalah berbentuk interaktif dan perkongsian ilmu serta bimbingan yang memberi kepada penekanan kepada amalan kewangan yang bagus dan strategik yang akan disampaikan nanti oleh adalah penceramah-penceramah ataupun pakar-pakar ilmu kewangan yang diundang daripada institut nanti financial institution nantilah. So kami percaya bahawa ilmu kewangan di kalangan pelajar ini nanti adalah penting untuk mewujudkan generasi dan masyarakat yang lebih celik kewangan nanti. Seterusnya menyumbang kepada, if I can say, pembangunan ekonomi negara secara lebih seimbang dan inklusif nanti. Baik, menarik sekali ya projek yang dijalankan ini menimbulkan kesedaran sebenarnya ni di kalangan para pelajar akan betapa pentingnya ilmu kewangan ini ya. Kita masih lagi ingat pada zaman persekolahan dulu kan, apabila kita ni baru saja menerima allowance ya. Sebahagian mungkin ada yang baru saja menerima pendapatan, maklum saja habis O-level, ada yang akan mengambil kesempatan untuk bekerja sampingan ya terlebih dahulu. Jadi di sana mereka mula merasakan gaji ataupun mendapat upah dan sebagainya ya. Jadi dengan dapat gaji tetapi tidak ada pengurusan kewangan, ianya akan terbuang dan juga tersisa begitu sahaja. Jadi saya rasa satu projek yang menarik ya untuk menimbulkan kesedaran di kalangan para pelajar ini berkenaan dengan pengurusan kewangan, apatah lagi sebelum mereka masuk ke dalam pekerjaan nanti ini seperti yang Tuan Salam katakan tadi ya, Nisa. Betul sekali. Jadi ingin juga ditanyakan selepas itu ya, mengapa sebetulnya pengetahuan kewangan penting untuk para pelajar, secara khususnya pelajar institusi pengajian tinggi di Brunei Darussalam pada masa ini? Ia pengetahuan kewangan ini ia memainkan peranan yang sangat pentinglah kerana ianya membentuk kepada asas kemahiran hidup. So
kemahiran itu untuk masa ni dan masa hadapan dalam terutama sekali di dalam era digital ini di mana para pelajar semakin terdedah kepada pelbagai bentuk perbelanjaan yang mudah diakses dan mudah dilakukan secara online. Antaranya termasuk pembelian dan tempahan secara online, langganan aplikasi seperti subscription dan juga perkhidmatan digital serta penggunaan e-wallet contohnya. So, tanpa kepahaman yang mencukupi mengenai pengurusan kewangan, pelajar mudah terjebak dalam perbelanjaan secara impulsif kononnya dan pembaziran lah. So, ia bukan sahaja memberi kesan kepada kehidupan mereka sebagai pelajar yang perlu sentiasa berhemat berfikir dalam perbelanjaan mereka, malah juga boleh membawa kepada kesan jangka masa panjang selepas tamat pengajian nanti. Iaitu menjadi satu tabiat lah. So dengan adanya pengetahuan kewangan yang asas, pelajar dapat belajar mengurus kewangan mereka secara realistik. Menetapkan maklumat simpanan contohnya, membuat perancangan kewangan yang strategik serta berdisiplin dalam perbelanjaan. Ini merupakan pelaburan jangka masa panjang yang bukan saja untuk meningkatkan kesejahteraan pelajar tersebut, individu tersebut, tapi juga membantu melahirkan generasi belia yang lebih bertanggungjawab dan bersedia daripada segi kewangan selaras dengan aspirasi wawasan 2035 kita ni. Masya Allah, luar biasa sekali. Betul sekali. Pemahaman kepentingannya untuk kita memahami, terutama sekali pada dunia kini di mana kita ni ada terma cashless kan. Kita ni boleh membuat transaksi secara digital. Jadi kadang-kadang kita ni kurang memahami kepentingan ataupun tahu akan nilai sebetulnya, nilai sebenar sen ataupun duit-duit mata wang secara fizikal kerana kita kurang membuatkan secara fizikal transaksi secara fizikal kerana semuanya dalam talian, semuanya di swipe, semuanya ditransfer, tahu-tahu di dalamnya tidak ada. Jadi itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan kita ni Tetapi apa perasaan Nisa apabila mula-mula sekali mengetahui kita ni boleh melakukan pembelian secara online, ada online shopping? Pastinya kalau dua perkara itu yang mempunyai baik dan buruknya. Kalau kita ni tahu, kalau kita faham cara kita ni menggunakan wang, mengurus wang, insya-Allah walaupun perkara itu di mana-mana ada berjual sana dan sini, kalau kita ni tahu cara menguruskan wang, insya-Allah kita ni akan boleh. Jadi itu penting kesedaran hari tadi. Kita ke Puan Kilah dulu. Jadi Puan Kilah, apa pertumbuhan yang pertubuhan yang bekerjasama dengan kumpulan Sri Satria dalam menjayakan projek ini? Puan, silakan. Institusi kewangan dan pendidikan yang bekerjasama dalam menjayakan community outreach project ini adalah Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Biduri Bank Berhad, Tabung Amanah Pekerja iaitu TAP, TAP, dan Takaful Brunei Keluarga TBK, di mana mereka ini adalah selaku penyampai ceramah ataupun speakers, manakala University Brunei Darussalam dan Institute of Brunei Technical Education iaitu IBTE adalah selaku host dan tuan rumah. Baik, berbalik semula kepada projek ini Jadi bila dan juga di manakah aktiviti berkaitan dengan pengetahuan kewangan ini akan dijalankan? Alhamdulillah, sokongan daripada institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam adalah sangat memberangsangkan. InsyaAllah, sesi bual bicara akan diadakan di dua buah institusi iaitu pada hari Khamis 14 Ogos 2025 di Institute of Brunei Technical Education IBTE pada 11 pagi dan manakala hari Jumaat 15 Ogos di University Brunei Darussalam di 11 petang. So insya-Allah sesi ini akan melibatkan 50 ke 100 orang pelajar bagi setiap institusi dan di mana antara topik yang akan dikongsikan termasuk asas dalam pengurusan bajet, tabiat menabung serta perancangan kewangan masa depan. Para speakers jemputan juga akan menyentuh sedikit mengenai risiko penipuan kewangan dan bagaimana untuk melindungi maklumat peribadi dalam urusan kewangan digital. So sesi ini disampaikan secara interaktif di mana kuis juga akan dijalankan dan aktiviti-aktiviti kefahaman para pelajar nanti. So selain daripada itu juga kumpulan kami juga akan mengadakan aktiviti pemerigaan sewaktu aktiviti Bandar Kuchria pada hari Ahad 3 Ogos 2025 ini.
Oleh itu, orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bagi sama-sama menyokong dan belajar sambil berhibur pada hari Ahad di Bandar Seri Begawan. Baik, bahan visual, infografik telah dikongsikan tadi di skrin TV Auda. Untuk maklumat lebih lanjut, di mana ni mereka boleh mendapat maklumatnya? Mereka boleh go to our Instagram account lah, which is doitright, duitrit.bn. Do it right. Yes. Do it right, ya. Mungkin boleh mengongsikan sedikit mengenai dengan poster yang kita paparkan ini, Puan? So the poster ini is on dalam pelbagai tips-tips kewangan lah yang khususnya untuk generasi-generasi muda dan penuntut, di mana kami akan kongsikan di institusi-institusi kewangan nanti. Baiklah, 3 Ogos ini nanti akan dijalankan, insyaAllah. Semoga maju jayanya juga projek ini. Ingin ditanya lagi, mungkin ada perancangan akan datang ataupun mungkin projek ini akan diteruskan atau diperluaskan ke institusi lain mungkin selepas ini? So on that, besar harapan kami untuk meneruskan dan memperluaskan lagi projek ini ke institusi pengajian tinggi lain di seluruh negara jika diberikan kesempatan. However, untuk masa ini kumpulan kami akan terus berinteraksi bersama orang ramai melalui our Instagram doitright.bn dalam mengongsikan tips-tips kewangan dan yang dikhususkan untuk generasi-generasi muda dan penuntut yang dikongsikan bersama oleh institusi-institusi kewangan yang diiktiraf. Perancangan jangka panjang kami adalah pada masa akan datang, program ini akan dapat dilaksanakan secara berterusan oleh semua institusi berkenaan dalam melestarikan lagi pengetahuan kewangan, bukan hanya di kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi, tapi juga di kalangan penduduk di negara Brunei Darussalam secara amnya. Kami juga terbuka untuk bekerjasama lagi dengan mana-mana agensi kerajaan, institusi kewangan atau pihak swasta bagi memperluaskan capaian dan impak program ini. Okey, baik, alhamdulillah ya. Saya sebenarnya tertarik dengan aktiviti yang bakal diadakan hujung mingguan 3 Ogos nanti. Boleh membagi sedikit teaser kah ataupun bayangan kah apa yang akan diadakan pada hujung minggu ini nanti? Pada aktiviti Bandar Kusyiria nanti akan diadakan beberapa game lah, yang di mana kami akan mempelawa orang ramai untuk turut serta. Pelbagai hadiah juga disediakan yang telah disumbangkan oleh kami punya stakeholders yang ikut serta dalam kami punya aktiviti inilah. So di pelawak orang ramai untuk sama-sama menghadiri nanti semasa Bandar Kusyiria dan memeriahkan lagi suasananya nantilah. Okey, jadi aktiviti ini akan berlangsung dari pagi sampai habis. Habis Bandar Kusyiria tu. Okey. Di mana tempatnya? The booth itu di depan RB Plaza lah, so hampir Coffee Bean itu. Okey, siap. Di bahagian di bawah apa tu lampu neon tu. Berdepanan dengan BIBD dengan Taip Ngam. Okey, faham. Jalan tersebut pun kita percaya akan ditutup semasa program Bandar Kusyiria. Mudah-mudahan ada kesempatan ya untuk memenangi hadiah. Dalam masa yang sama dapat kita memperolehi berbagai ilmu lagi ni. Berkenaan dengan celik kewangan ini tadi ya. Baik, penghujung wawancara kita ini berbalik semula kepada Yang Mulia Tuan Nur Salam. Apakah harapan Tuan sendirilah terhadap impak jangka panjang projek ini, khususnya kepada golongan belia kita ni, khususnya juga kepada penuntut-penuntut institusi pendidikan tinggi di negara Brunei Darussalam? Silakan Tuan. Harapan kami ialah agar belia, khususnya pelajar Institut Pendidikan Tinggi ini untuk menjadi lebih cilik dalam kewangan dan dapat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan bertanggungjawablah. So dengan asas kewangannya kukuh, insya-Allah mereka bukan saja dapat mengurus kehidupan harian dengan lebih baik, berfikiran dengan lebih teliti, tapi juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara nantilah bila masanya mereka sudah masuk kepada alam pekerjaan dan menyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhan. Kami ingin menyumbangkan kepada pembangunan generasi yang bukan saja berilmu tetapi juga berhemah dalam menguruskan kewangan mereka selaras dengan apa yang kita cuba capai bersama itu di dalam wawasan 2035. Baik. Amin. Itulah harapan kita ni juga untuk muda belia kita ni ke depannya nanti akan lebih celik kewangan daripada mengurus kewangan.
masing-masing ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita Yang Mulia Puan Nur Akil Hazikah binti Abu Bakar, pegawai tugas-tugas khas tingkat 2. Bersama kita juga Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Salam bin Ismail, Pegawai Perhutanan bersama pagi ini dengan perkongsian yang cukup jelas. Projeknya mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun dihasratkan dan mencapai segala objektif dan juga harapan menerusi pelaksanaan projek ini nanti maju jaya ke depannya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu dia tadi ada penonton 2 narasumber kita memperkatakan do it right. Do it right. Pengetahuan kewangan dari kalangan pelajar IPT. Sebagai satu inisiatif yang cukup baik sekali untuk dipraktikkan, untuk diterapkan pada pelajar-pelajar seterusnya. Sedari awal lagi lah. Sedari awal lagi. Baik, alhamdulillah kita ada apa ni Nisa? Tetamu istimewa. Tetamu istimewa pelajar-pelajar daripada Sekolah Rendah Tutong. Jadi perlahan-lahan mereka sudah pun mula masuk ke studio Jubilee Emas kita ini. Menyerikan lagi studio Jubilee Emas pada pagi ini dari Sekolah Rendah Tutong ni. Sekolah Rendah Tutong betul mengenakan pakaian seragam, baju berwarna hijau, seluar berwarna hitam, baju sukan burang hari ini ya. Apa kata kita ni siapa mereka boleh kan ini? Boleh. Assalamualaikum adik-adik. Yang semangat sedikit. Semangat lagi. Apa kabar, sihat? Meriah sekali rasanya suasana di studio Jubilee Emas pada pagi ini. Apa perasaannya ni masuk ke studio ni? Gembira? Semua gembira. Mestilah gembira. Happy. Baik. Jadi, ribuan terima kasihlah di atas lawatannya pagi ini. Selepas ini nanti mereka akan melawat lagi lah ya di sekitar Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar ini. Terima kasih atas sokongan penonton-penonton kita ni yang tidak henti-henti terus menyokong Rampai Pagi sebagai sumber inspirasi pagi Auda. Kita sekarang berada di penghujung tugasan. Hari ini juga penghujung bulan 31 Julai 2025. Masih kita akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.